alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Iyyaka na'budu wa nasta'in. Hari ini kita tidak membincangkan tajuk kitab yang kita pakai sebab sengaja saya ambil tajuk khusus memetik daripada fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Al-Afkar bilangan 110, agar perkara ini tidak disalahanggap ia merupakan fatwa daripada saya. Sebab saya tidak berautoriti mengeluarkan fatwa. Saya hanya boleh mengajar dan beri pandangan sahaja. Namun begitu, Al-Afkar 110 ini merupakan satu artikel online yang bertarikh 21 Disember 2020. Dan tajuk ini saya pilih dan saya belum baca tajuk lagi. Saya sebut dulu sebab apa. Responnya sebab ada seorang ustaz kita yang menegur orang kita ni orang Islam lah, yang mereka kalau kita lihat di mall-mall dia bekerja tu, kadang-kadang bos dia suruh pakai topi Santa Claus. Mujurlah bos dia tak suruh pakai lengkap sekali dengan janggut-janggut, jambang-jambang sekali. Pinjam saya punya kapas tu, pakai kapan boleh juga ke, kapas-kapan boleh juga. Buat dia punya jambang dengan baju-baju sekali. Masalahnya orang kita ni diikut je. Sian tengok, ya. Bayangkan kalau kita ke arah nak mengurangkan pengajian agama tu, ataupun kita sendiri pun tak cakna buat agama, bayangkan pada masa akan datang macam mana. Dan respon ustaz yang menyampaikan hukum itu, dia kata berdasarkan pandangan ulama sendiri pun dia hentam betapa jahilnya umat pada hari ini dan tidak beradab sehingga ulama-ulama itu dihentam. Maka bila sebut perkara ni, saya memetik bilangan yang ke-110 artikel Al-Afkar di bawah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Hukum seseorang Muslim memakai atau menggunakan apa sahaja hiasan berkaitan hari Krismas. Ini agar kita boleh kongsi sama-sama lah. Assalamualaikum Ustaz. Sini soalan, saya baca soalan sekali lah. Saya ada satu soalan yang menjadi kemusykilan sehingga hari ini memandangkan umat Kristian akan menyambut sambutan hari Krismas pada masa terdekat ini. Apakah hukum orang Islam memakai topi Santa Claus atau apa-apa perhiasan berkaitan Krismas? Saya lihat di sebuah pejabat yang mana tiada pun orang Kristian, semua stafnya adalah orang Islam, tapi ada yang pakai topi Santa Claus sehingga dia meletakkan pokok Krismas di pejabat mereka. Ni saya dah nampak ni, kan? Elok pakai tudung, ambil gambar pakai topi Santa Claus dengan dekat atas meja dia pun ada juga pokok Merry Christmas kecil itu. Tak tahulah apa seronok sangat mengikut Nasara ni. Adakah ianya dibolehkan? Mohon pencerahan Ustaz. Al-Afkar ni, satu yang menarik perhatian saya ialah cara jawapan yang disampaikan oleh website ini. Ialah dia memulakan dengan ringkasan jawapan agar tuan-tuan tahulah jawapan dia. Dan maknanya kita terus pada hukum secara direct, kemudian barulah masuk pada huraian jawapan. Ya. Ini berbeza dengan setengah-setengah metod yang banyak kepada mukadimah. Kita baca-baca pun dah fusing wal fening wal kafala.
Kan? Akhirnya kita tak tahu kan. Boleh ke tak boleh Ustaz? Gitu. Kan? Ringkasan jawapan. Pemakaian topi Santa Claus. Tapi saya baca cara baca kitab lah. Atau apa sahaja perhiasan dan pakaian yang berkaitan dengan hari Christmas, termasuk meletakkan pokok Christmas, adalah tidak dibenarkan. Senang mudah faham kan? Tak benar. Dosa lah, haram maknanya. Tidak ada keperluan untuk memakainya. Kepiah kan banyak pakai kepiah bagus. Tak pakai kepiah pakai songkok hitam. Tak pakai songkok hitam pakai tanjak. Pakai tengkolok kan. Kerana pemakaian atau perhiasan tersebut seakan-akan menunjukkan walaupun tak ada nawai itu dia. Kan? Tapi dia punya cara dia buat tu, orang kata suatu benda yang kita panggil reaksi secara tindakan. Kan? Pengiktirafan terhadap perayaan tersebut. Sedangkan perayaan itu perayaan bukan Islam. Dan dia more kepada agama, bukan macam gongzi bacai. Itu budaya saja. Jika ada jemputan, maka ia terhad kepada kadar yang diperlukan seperti jamuan makan. Itu pun adalah sebagai tanda menjaga hubungan baik, bukannya mengiktiraf kepercayaan dan perayaan mereka. Okey, huraian jawapan. Ini penting. Nanti saya baca jawapan ni, saya huraikanlah. Gitu. Dia dah hurai dah, saya huraikan lagi. Kan? Jadi sudah terang lagi bersuluh. Kan? Secara umumnya umat Kristian akan menyambut sambutan hari Christmas pada 25 Disember. Ni memang kita katakan benda yang general lah, general knowledge, semua orang tahu. 25 Disember kita pun cuti. Ni Senin depan ni lah. Dia 25 jatuh pada hari apa? Senin kan? Senin lah. Walaupun tarikh sambutan ini menjadi perdebatan dari kalangan Kristen Ortodoks dan Katolik. Tengok, dia sambut 25 Disember ni pun dia berdebat antara dia. Sebab gini, sebabnya ada setengah pendapat mazhab diorang ni kata Nabi Isa tu lahir 25 Disember. Ada kata 1 Januari. Tapi dunia pada hari ni dua-dua tarikh cuti, perasan tak? Kan? Semua cuti kan? Tengok. Ikut Injil Barnabas ni, tak ada dalam kajian mufti lah, tu saya tambah sikit apa yang saya tahulah. Dalam Injil Barnabas kata 1 Januari. Gitu. Satu, kalau kita tengok dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu anil Ibtida', yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan bahawasanya hukum meniru orang-orang kafir Kristian ini dalam sambutan, dia tak sebut Merry Christmas, dia bagi 1 Januari, tahun baru lah. Kan? Ra'sus Sanah Al-Miladiyah dalam bahasa Arabnya. Maka mereka beriktikad dan percaya itulah lahirnya Nabi Isa AS. Maka jawapannya bid'ah. Tak boleh buat. Sebab kenapa? Kalau betul-betul Nabi Isa lahir pada awal tahun yang dipanggil sebagai Sanah Miladiyah, ataupun tahun kita panggil Masihi lah, kan? Maka kalau Rasulullah dan sahabat dah tahu tu kelahiran Nabi Isa, dah lama mereka sambut dah, atau mereka memperingati para sahabat yang lain, kan, untuk membuat sambutannya. Walaupun tarikh tersebut menjadi perdebatan pada mereka, namun sambutan ini pada asasnya nampak adalah sebagai satu perayaan sempurna kelahiran Nabi Isa ataupun Jesus menurut mereka. Tapi ada nota kaki sekali lah. Cuba saya tak baca nota kaki lah kan. Ni. Boleh? Jadi kita alhamdulillah setakat ni tak ada lagi kita dengar ustaz kita huraikan. Ada pun menyambut 1 Syawal itu menjadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dengan mazhab apa lagi? Hanafi. Tak pernah lagi kan. Alhamdulillah. Kan? Jadi 1 Syawal tak pernah lagi ada khilaf ulama. Agama lain khilaf pun jangan main. Alhamdulillah kita ni kan. Baik, tidak dapat dinafikan bahawa Allah Ta'ala mencipta manusia dengan pelbagai bangsa dan agama. Tujuan? Agar manusia boleh saling mengenali dan memahami. Itu tujuan dia. Rasulullah dulu pun bila rombongan Kristian Najran datang ke Madinah pun, nampak Nabi terima
Dia datang. Macam Nabi tengah solat dalam Masjid Nabawi. Dia tengok Nabi solat, tunggu dululah dia solat. Nabi kata, kau nak solat juga ke? Dia arah ke timur. Lantak kamu tu kan. Habis mayang dia tanya, kamu nak ngucap dua kalimah syahadah tak? Tak nak. Rupanya gitu. Nabi ni suruh dia mengucap, tak nak mengucap. Kenapa tak nak mengucap? Sebab korang ni nyangka bahawa Isa tu adalah Tuhan, anak Tuhan. Nampak tak? Nabi cakap, itu yang menghalang kamu. Nampak? Nabi dakwah dia. Jadi Nabi SAW kata apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Dia kata, jawab soalan aku. Betul tak kalau anak tu dia mesti serupa dengan bapak dia? Memang betul pun. Nampak tak? Memang betul pun. Kalaulah anak serupa dengan bapak, kan? Kalau bapak boleh mencipta, mesti anak boleh mencipta. Masa bila Nabi Isa mencipta langit bumi semua tu lah. Lebih kurang tu lah soalan dia. Tak dapat jawab. Nampak? Mestilah kan? Kita dengan bapak kita sama lah kan? Pak kita makan, kita makan. Pak kita minum, kita minum. Ada tak orang dia punya anak lahir tak macam bapak dia? Kan? Lahir jadi apa? Jadi handset. Kan? iPhone boleh pakai. Kan? Lahir anak kereta Mercedes, seronok juga. Kan? Anak ketiga banglo terus kan? Dia kecil, besar-besar jadi banglo. Tak ada kan? Manusia tak manusia. Nabi tanya, tu logik juga. Nampak tak? Itu antara lebih kurang soalan. Dia ada cara tersusun lah kisah. Tapi nak ceritanya Nabi guna hujah gitu. Dia berakhir dengan kau tak jawab. Sebab dia kata gini, dia kata Nabi Isa tu kami jadikan dia sebagai Tuhan sebab dia lahir tak ada bapa. Nabi kata bukan syaratnya kalau dia lahir tak ada bapa kau jadikan dia sebagai Tuhan. Kan? Kalau kau kata bapa dia Allah Ta'ala, tu Nabi kata mana dia orang yang asalkan dilahirkan tak yang sama dengan bapak dia. Kan? Semua sama, tak ada yang tak sama. Betul dia. Dan Nabi Isa sama tak dengan Allah Ta'ala? Itu dia tak jawab. Makan, minum, cipta langit, bumi. Nampak? Itu. Allah, cipta manusia, cipta makhluk. Tak ada pada Isa. Allahu Akbar. Kan? Senyap belaka dia orang tu. Dia datang tu bukan datang orang Nasarah saja, termasuk ni padri besar, Asqaf, betul sekali. Asqafnya tak apa lagi nama macam-macam Al-Aqib jadi gelar-gelaran dia. Dahsyat-dahsyat dari bentuk syekh besar dia sampai kepada syaitan sekali. Datang. Ya. Jadi kita ni Allah jadikan bagai bangsa dan agama tu kita terimalah. Tapi apa tujuan? Allah kata supaya kamu saling kenal mengenali. Dan memahami. Itu je. Kan maknanya kalau dia buat apa kena ikut belaka. Itu silap kita. Apa tak? Dekat Dubai dia orang buat sambutan. Dulu mana ada orang Arab tak sambut, orang Islam tak sambut dan Nasara. Contohnya dekat Dubai, dekat Emirat Arab Satu, mana ada orang bukan Islam, semua Islam lah, kekas orang Arab. Nabi kata dah takkan berkumpul dua agama. Tapi demo saja yang dulu di Pabali sambut, sekarang ni pula Merry Christmas. Allah Rasa. Firman Allah. Ni tengok Quran ni. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramasra antara satu dengan lain. Jumpa orang, where you come from? From Spain. Okay, mau tahu the Spain. Your language Spanish. Okay, right. Like English? Not. Gitu kan. Itu contoh lah. Saya cakap memang lah bunyi pelik sikit kan. Maklumlah lidah Melayu. Kan? Kan? Jumpa je orang, where you come from? Kan? From Saudi Arabia. Oh, ahlan wa sallam wa marhaban bikum. Apa tak? Gitu. Tak? Ni kita tanya dia dalam bahasa Arab lah. When sakinta? Kan? Ana sakin fil bunduk, kan? Aku tinggal dekat hotel. Oh, ahlan wa sahlan, ahlan gitu. Itu budaya orang Arab. Orang Arab ni budaya macam tu. Kalau duduk sembang 5 minit tanya, apa khabar? Dia ulang balik. Kalau kita orang Melayu kan tanya tadi dia kan, berapa kali nak tanya? Dia appreciate orang tu macam tu. Kan? Dia appreciate kan. Khabar sihat kan.
Saya bang, keluarga macam mana okey? Kita rasa kalau nak je ke bantai Mamat Arab ni kan. Banyak kelak tanya. Benda soalan sama kan. Tapi macam budaya, kita kenal lah orang itu budaya dia. Budaya dia orang suka jumpa orang, doa untuk orang, doa kan. Ni dia. Jadi macam juga kita jumpa Mak Saleh. Cara Mak Saleh. Mak Saleh ni depan orang tak suka gelak orang. Tapi belakang bantai gelak pecah perut tu. Tu dia kan. Melayu jujur, dia depan gelaknya tak apa. Lepas tu minta maaf ya. Itu agama Melayu. Syekh Mustafa Al-Maraghi menyebut, tujuan Allah jadikan berbagai-bagai bangsa dan kabilah itu lit-ta'arufi la lit-tanakuri, untuk kenal mengenali, bukan untuk saling engkar mengingkari. Maknanya tak mau ngakulah kan. Ataupun wal-lamzu was-sukhriyah, wal-lamzi was-sukhriyah, bukan kita nak cela ejek dia, wal-ghibah atau ngumpat-ngumpat dia. Tufdi ila zalika, yang boleh bawa kepada perpecahan. Tak, jangan itu dia tak tu. Bukan gitu kan. Tengok je orang Afrika, kita panggil dia negro, jangan. Kita panggil dia black man. Dia black man dia tak marah. Negro marah, jangan tuan. Tak boleh. Dia ada apa nama-nama yang kita pantang panggil dia. Inilah asas. Ni kita bahasa dengar kan, fiqh ta'ayush, fiqh coexistence, atau bahasa moden Inggeris lah, iaitu fiqh berkenaan kewujudan bersama. Kita kena belajar hukum, memahami hidup macam mana adanya orang yang bukan dari kalangan bangsa kita, apatah lagi dia bukan berbudaya dan beragama sama kita. Lebih-lebih lagi kita hidup bersama penganut agama yang lain. Namun begitu, asas ini hanyalah terhad pada hubungan kemanusiaan. Tengok, dia terhad hanya kemanusiaan je, agar hormat menghormati dan memahami antara satu sama lain. Seorang Muslim tidak boleh sama sekali atas nama fiqh ta'ayush melibatkan diri, apatah lagi mengiktiraf apa-apa perkara yang melibatkan akidah agama lain. Kita ni kadang telajak menerima kepelbagaian, kan, keharmonian. Habis orang tu kalau dia suap kau kuih tiaw ada sikit daging babi cincang nak makan, tak apalah, keharmonian pasal bismillah, saya bismillah lagi. Jangan, nampak? Dia suruh pegang lilin depan mayat tu, kau nak buat juga ritual agama dia. Tak boleh tuan-tuan. Ini akidah. Jangan buat main. Jangan buat main. Hatta kalau kata balik tu ngucap lah, besok buat lagi ngucap balik, dia tak boleh, 2 kali dia boleh. Tak boleh dah. Jadi murtad. Main. Takut jadi murtad selama-lama macam orang kafir, dia kekal neraka anak ni, auzubillah. Jangan tuan-tuan. Ini berdasarkan prinsip yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Quran juga yang kata. Dia bukan kita mandai-mandai. Ingat tak? Lakum dinukum waliyadin, surah Al-Kafirun. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sebelum menjawab persoalan yang dikemukakan, perlu kita ketahui berkenaan sejarah simbol-simbol atau perhiasan digunakan dalam sambutan Hari Krismas. Ini sangat penting. Saya pernah tanya bekas penganut agama Kristian. Dia ni biasa ikut saya pergi umrah, biasa ikut saya pergi haji. Saya tanya, kan, saya ingatkan dia tua dari saya lagi, rupanya lebih kurang umur je. Saya cakap, pakai Santa Claus ni apa sejarah dia? Boleh kau Islam pakai? Saya pun tak pasti lah Ustaz. Maknanya dulu dia Kristian tapi tak perkuat agama lah, tak perkuat sangat kan, tak berwarak sangat. Masuk Islam warak, alhamdulillah. Jangan main tuan, dengar kuliah tu. Tuan-tuan, saya dia 5 tahun masuk Islam, pergi umrah dengan pergi haji. Sampai sister tu marah dengan dia. Dia tunjuk mesej masa tu tak ada WhatsApp mesej kan. Sister tu marah. Kau dah masuk Islam je lah, tak payah sampai nak pergi haji bagai. Orang marah dia. Lah orang rukun Islam kan, nak macam mana? Bagi topi Christmas ini sinonim dengan figura yang amat terkenal, itu Santa Claus. Orang kata pakai tu Santa Claus, kan? Jangan silap pula, tu kan Santa Barbara. Itu lain tuan. Ini kan Santa Barbara, Santa Claus. Santa Claus siapa sebenarnya? Ni bagus fatwa ni, dia cerita secara lengkap, ya. Kita pun tahu kan, kalau pakai itu je Santa Claus, tahu kita. Ada yang mengatakan bahawa Santa Claus adalah Saint Nicholas. Saint Nicholas. Saint ni kalau ikutnya wali lah. Tapi ni kelakar tu kan. ST Saint ni wali lah.
Tapi tahulah wali tarah mana. Yang saya tahu Ibn Taymiyah tulis kitab dia, wali dia dua. Satu wali Allah, satu wali syaitan. Kalau kata wali Allah jauh semua tuan-tuan. Tuan-tuan faham tinggi boleh letak jawapan lah. A ke B. A wali Allah, B wali syaitan. Itu dia. Ya. Dia ni seorang tokoh padri Kristian yang amat terkenal, yang mana beliau dikatakan suka memberikan hadiah dan duit kepada masyarakat. Itu dia. Dia suka. Kan? Itu mungkin sifat-sifat kewalian dia tu kan. Jumpa je orang bagi hadiah. Kan? Dia kata dia suka bagi pada orang miskin dan kanak-kanak. Gambaran Santa Claus yang pakai pakaian merah dan topi hanya muncul pada tahun 1881. Nampak? Yang mana ianya dilakarkan oleh Thomas Nash. Itu dia orang yang pakai. Maknanya nampak yang mula pakai tu pun padri dia, ulama dia, kan? Ataupun dia punya tok lebay dia, tok wali dia, kan? Pula warna dia khusus kan, khas warna dia. Dengan cara pakai dia kan. Baik, bagi pokok Krismas yang punya sejarah yang begitu panjang pula. Kebanyakannya menggunakan bentuk pokok cemara mala hijau. Ni saya tak tahulah apa nama pokok itu kan. Dia panggil evergreen fir tree. Itulah yang boleh saya sebut pun. Tak tahu pronounce betul tak betul lah. Tapi tak penting. Penting orang panggil pokok Krismas, semua kenal kan. Pokok Krismas tak. Pokok ini sebenarnya digunakan bagi merayakan perayaan musim sejuk. Sejuk dia. Sebelum munculnya agama Kristian lagi. Sebab kita tengok negara-negara yang ada 4 musim, biasa pokok dia akan tumbuh lah. Itu biasalah. Ya. Tapi tuan-tuan perasan tak? Walaupun 4 musim tu ada dalam negara-negara, semua negara, tapi tak semua negara tumbuh pokok ni. Kan? Dia belah barat je kan. Madinah sejuk tak ada, tumbuh pokok tak ada. Mesir tak ada pokok ni. Dia barat banyak. Ya. Dia kalau tengok bendera Lebanon ada. Bendera Lebanon. Ya, ini pokok dia. Sebagai contoh kata dia, bagi penduduk Rom, mereka akan menggunakan pokok ni sempena perayaan Satun Lia. Dia tak tahulah perayaan apa ni. Kan? Rom Purba. Betul juga penduduk Mesir Purba menggunakannya. Pokok sama juga untuk menyembah Tuhan Ra. Pokok ni kemudian dibawa oleh penduduk Jerman pada kurun ke-16. Ni baru betul. Kurun 16 baru mula orang Kristian gunakan. Dia kata apa? Penganut Kristian membawanya ke rumah mereka dan menghias pokok tersebut. Pokok Christmas tu. Dia ada dua tau. Satu pokok Christmas pasal. Satu lagi yang dia bulat macam rumput-rumput tu kan. Tapi ada bunga-bunga kan. Ni saya nak keluar tajuk sikit cerita menarik ni. Cerita menarik ni berlaku dulu masa zaman saya muda-muda lah. Kan? Zaman tu tengah rajin dah. Sekarang malas dah. Dah tak buat dah kerja tu. Bila orang telefon tolong ubat-ubat orang lah. Boleh sikit-sikit tuan. Kan? Tengok-tengok kan. Orang ni anak dia tak pandai cakap orang putih pun. Tak pandai. Tapi sekali kena rasuk cakap orang putih, fasih tu. Bapak dia kata dia ada perubahan yang drastik. Dia pergi kedai, dia pergi beli itulah yang bunga Christmas tu kan. Ada yang saya kata bulat tu kan, dia letak kat pintu. Saya tak perasan mula tau. Begitu dia cakap, Ustaz cuba saya tengok pokok ni Ustaz. Begitu ada kawan di sini tegur, ini Christmas Kristian ni tak boleh tampal. Itulah saya heran, dia ni yang beli. Kita baca Quran dia terus tangan dia macam Cina. Baca orang putih lah. Bapak dia kata. Padahal anak aku cakap orang putih tak reti je. Dia cakap tu fluence kata orang. Memang fluence. Heran sungguh. Nampak? Tapi dia bila dia kena rasuk dia sebut Jesus Christ semua dia lah. Dia jangan pelik tau. Ada orang juga kena rasuk cakap bahasa Israel pada. Itu susah tu. Kita tak ada translator kan susah juga. Kan? Itu satu lagi yang saya pengalaman pernah. Kan? Kena rasuk terus cakap bahasa Tamil. Lagi tak faham. Mujurlah ada orang tu Tamil juga kan. Kan? Saya tanya, apa cakap? Dia cakap ni macam Ustaz. Ni macam Ustaz. Susah juga. Itu orang berlainan. Lagi pelik, satu orang semua bahasa bercakap. Bahasa Jawa boleh, orang putih boleh, bahasa Cina boleh, Tamil boleh. Itu dia panggil jin satu Malaysia. Tapi dah tak ada dah katanya kan. Dia tak sebut nama lain kan. Aku marah lah ke. Nama tu tuan.
Ini ingat tau, dia kadang-kadang Kristian ni itulah. Ya, itu dia punya syiar dia. Jangan kita ada kat rumah kita gitu. Tak boleh. Martin Luther, pengasas mazhab Protestan, juga membawa pembaharuan dengan meletakkan hiasan lilin pada pokok sebut. Dia tak lilin pula. Ni Protestan. Sehingga hari ini ia menjadi simbol Kristian kerana bentuk segitiganya melambangkan konsep Trinity yang dianuti oleh umat Kristian. Ingat tuan-tuan, kan pokok dia mesti segi kan. Itu Trinity lah. Allah, Isa, Maryam. Allahu Akbar, tuan kan. Baik. Kembali kepada persoalan dikemukakan, secara asasnya seorang Muslim tidak dibenarkan untuk meniru atau memakai apa saja simbol atau pakaian yang mempunyai kaitan dengan agama lain. Tak boleh. Apa saja pun tak boleh. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Maksudnya sesiapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kalangan mereka. Sebenarnya kalau huraian dia tu maknanya dia sama macam orang tu dari sudut akidah dia. Nampak? Tak boleh lah. Tak boleh sama sekali berpakaian seperti orang yang bukan Islam. Lebih-lebih lagi kalau berlaku peperangan, lagi tak boleh. Peperangan tu membezakan kita dengan tentera yang bukan Islam kan. Ni tiba-tiba pergi Palestin pakai topi lambang Israel, kena bunuh. Salah kita kan. Kan saya cerita lu, ingat tak? Dekat Yaman tak boleh kibarkan bendera Malaysia, cap lambang Malaysia, baju ataupun kereta ni sama juga ambassador, dia tak kibarkan bendera kan. Dia kat kereta kan, dia tutup, dia siap tutup lagi tu, bukan dia gulung, tutup sekali dengan kain, ada cover dia kan. Saya tanya kenapa tak dikibarkan. Kalau kibar kena meletup, tembak dia orang, Ustaz, mati kita, Ustaz. Oh iya ke? Tak boleh. Kenapa? Dia ingatkan bendera Amerika. Nampak? Dia ingatkan bendera kan, kita punya yang merah putih-putih kan, sama je. Dia tak tengok yang lambang tu, dia nampak lebih kurang sama je, yang apa bulan bintang kan. Jangan. Dia tak boleh. Meliru kan pihak tentera Islam. Nanti orang kita kena bunuh, salah kita sendiri. Tak boleh. Baik. Jadi kita pun tak boleh tiru-tirulah Santa Claus, topi dia kan. Apa lagi, pokok Christmas, dia punya bunga-bunga dia tu. Apa juga pakaian tak boleh. Pernah lo berdebat bab gini, dia tadi pakai jubah ikut pada Kristian. Tak. Jubah tidak, jubah sunnah Nabi. Itu nama gamis. Kan, gamis. Kita kena tahu sejarah nak pakai jubah bila mula. Nanti dia akan sebutkan cara jubah mereka pakai macam mana. Itu ada sebab dia. Dia ada kaitan dengan zaman Islam dulu. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. La tashabbahu bil yahudi wala bin nasara." Bukan dari kalangan kami, mana kalangan orang Islam, orang yang menyerupai selain dari kami. Jangan. Satu hukumnya makruh, tapi tak haram, ni makruh je. Qazak atau qazak, tinggalkan rambut sejemput ke atas, yang lain kita terus cukur bagi habis. Ni itu kan, tak boleh. Qazak nama, tapi itu hukumnya makruh lah. Dia menyerupai majusi. Atau pergi pakai kepiah kecil saja, pakai gini, ni kan, tak boleh. Pakai gini tak boleh, serupa Yahudi. Ni kalau pergi ke Palestin, habis bunuh dia Hamas kan. Mati-mati kau bunuh, ini orang Islam, mana aku tahu kepiah pakai gini. Ni saya ingat kisah, ada kisah kawan kita, ustaz juga kan, agaklah panas pakai kepiah gini kan. Dekat UAE ni, tegur dia Arab Sudan, haram pakai gini, macam Yahudi dia. Terus gitu tak, nampak tak? Dia macam tu, dia ada setengah negara pantang tuan, jangan main kan. Dulu budak-budak kita kan, potong rambut, saya kata kan, macam tu kan, style. Ada kata khuzak ni haram tu dia, majusi dia. Dia orang sensitif benda gini. Maklum pasal tengok apa yang Nabi ajar begitu. Dia jangan. Jadi Nabi kata, bukan dari kalangan kami orang yang menyerupai selain dari kami. Tak rupa macam rupa orang Islam. Jangan kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani. Jangan serupa sama sekali. Ya. Syekh Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri menyebut, dia kata apa? Yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina. Dia kata, yang dimaksudkan laisa minna ay min ahli tariqatina wa mara'i mutaba'atina.
Man tashabbaha bi ghairi ay min ghairi ahli millatina. Maksudnya ialah bukan dari kalangan kami itu, bukan dari golongan kami, dan yang mengikut jalan kami. Sesiapa menyerupai selain daripada kami, iaitu bukan dari kalangan agama kami, mana tidak mengikut ajaran Islam atau ajaran agama Islam. Penafian itu menunjukkan menafi itu bukan daripada ajaran Islam. Tapi tak masuklah dia orang ni bukan orang Islam. Cumanya jalan warak, berhati-hati, jangan kita menyerupai orang bukan Islam, takut dikhawatiri kita tak tergolong pada orang Islam nanti. Gitu. Berkata Syekh Zakaria Al-Ansari, wala in shadda zunnar ala wasatihi aw wada'a khalaswatil majus ala ra'sihi. Ni ada ni. Tidak boleh mengetatkan zunar, tali pinggang yang menjadi lambang zimi di tengah-tengah pinggang, atau meletakkan khalanswah ataupun kain majusi di atas kepalanya. Dia begini. Pertamanya, bila kita pakai tali pinggang, dulu-dulu orang nak kenal orang bukan Islam tapi kafir zimmi lah, kafir yang tidak memerangi orang Islam dan masih lagi taat pada pemimpin lah negara Islam masa tu. Dia orang kata kalau kau nak pakai baju kena pakai tali pinggang, walaupun dia pakai jubah dia kena pakai tali pinggang. Itu dia. Itu kita tengok padri yang dia pakai, menunjukkan dia padri yang bukan Islam tapi dia zimmi. Gitu. Itu sebab dia ada lambang-lambang yang mereka kena pakai supaya orang kena ada zimmi. Berlaku perangan, mereka tidak akan serang sebab mereka bayar jizyah. Mereka bayar jizyah, ufti, maka mereka mendapat perlindungan. Walaupun dia ahli agama saya kena dapat perlindungan. Gitu. Khalanswah ataupun khalanswah ni terjemahan dia patutnya songkok ataupun kain tutup kepala. Majusi pakai apa? Tak boleh kita pakai sama dengan majusi. Majusi ni tuan-tuan, kita pun kata macam kurang famous je kan, dekat Iraq ada. Dan pakaian dia orang pun macam orang Islam kadang-kadang. Ada kepiah dia sendiri. Dan dia orang pada rasa serban orang sendiri. Macam kita dekat Malaysia ni kan. Dekat Malaysia, khususnya dekat Malaysia. Ni cerita pasal Malaysia je. Kita nak serban, maka jangan sama serban dengan sing. Sing tutup telinga kita pakai, jangan. Saya pakai pun tak tutup telinga pun sing datang dah. Dia tengok dia dekat. Betul, terkejut dia kan. Saya nanti dia faham, Mamat tengok dekat. Rupa cakap kata, this is the real turban dia. Sebab dia kata serban yang betul macam ni, bukan begitu. Yang macam tu, lantang kau dia lagi kata kan. Yang betul aku orang Islam kan. Gitu. Yang orang main. Jadi pernah tu masa dia orang buat untuk ceramah dia ni bentuk kata, walaupun Maulid Nabi tapi umum, masyarakat lain mendengar. Pernah. Pergi saya pakai serban putih. Sing pakai serban putih juga. Dia, Ustaz, kita geng Ustaz. Ini dia. Kita nak perkenalkan Islam kan, dia tak apalah. Kita kan ikut dia kan. Gitu. Satu lagi, jangan tak letak kepiah. Itu ikat je kan. Jangan. Takut menyerupai lah. Mungkin dekat Saudi orang bagi tak apa. Saudi tak apalah pasal tak ada orang sing. Dia tak boleh. Lepas tu Nabi kata kau nak pakai serban mesti ada kepiah dia. Kau tidak menyerupai kaum Quraisy. Tapi Quraisy gitu pakai. Gitu. Nabi tak kasi menyerupai mereka. Sama lah letak kain atas kepala gitu, ada macam orang Majusi pun tak boleh juga. Macam orang perempuan, perasan tak? Dia ada setengah pakai tudung macam sister kan. Dia pakai tutup gitu je kan, nampak sini kan. Style konon. Ataupun dia tutup juga ada punya ni. Tapi itulah, tudung itu tudung Kristian. Ada lu ustaz-ustaz tegur dah. Dia ambil gambar sister macam tu. Menyerupai, jangan. Baik. Jika pakai pakaian menjadi syiar agama lain, syiar ni lambang, ada titi dia. Tapi dia more kepada agama, bukan budaya. Ni bukan cerita pasal budaya. Kek budaya, kemeja budaya. Ni agama, pakaian keagamaan. Syiar agama. Dia kata, sudah dianggap sebagai menyerupai. Apatah lagi jika melibatkan perhiasan yang jadi lambang satu perayaan. Tak boleh juga. Jadi, berdasarkan tafsiran yang dilakukan oleh para ulama', apa dia? Quran Allah sebut wallazina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghi marru kirama. Dan mereka yang diredai Allah ialah orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara yang dilarang. Ini dia. Termasuklah perayaan orang bukan Islam.
Dan bila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Kalau ada benda sia-sia, mereka tak terlibat. Nampak tak? Antaranya apa? Konsert Coldplay. Nampak? Ini mana Quran kata orang baik tak pergi. Kan? Orang yang bukan jahat, kurang baik je, pergi dia. Kan? Tuan-tuan tak pergi kan? Ada? Alhamdulillah. Siapa pergi tak dapat zakat tu. Sebab seket pun mahal. Boleh beli tiket tak boleh dapat zakat. Imam Qurtubi menyebut, pandangan ahli tafsir kata apa? Berdasarkan ayat ini, kata dia, yang dimaksudkan tidak menghaji tempat-tempat yang dilakukan perkara yang dilarang ialah tidak pergi kepada perayaan orang-orang musyrik. Ni saya tukar sikit bahasa yang mudah faham. Jadi sebagai kesimpulan dia, dalam isu ni kami melihat memakai topi Santa Claus dan meletakkan pokok Christmas tidak dibenarkan jika tiada keperluan. Apa keperluan nak letak? Ini kerana dia merupakan lambang atau simbol yang sinonim dengan perayaan hari Christmas. Kalau dia berniaga macam mana kan? Kek-kek kan? Tak boleh terlibat sekali, tak boleh. Macam tu ustaz, kami rugi tak masuk lah. Kau nak masuk neraka ke nak masuk duit? Masuk duit masuk neraka. Tak nak masuk duit, masuk syurga. Itu kadang-kadang orang Islam itu terpayah. Iman dia tak kuat. Dia ingat rezeki datang pada sudut. Allah Ta'ala beri rezeki macam-macam. Berdasarkan muzakarah Majlis Fatwa, kata dia. Al-Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-68 yang bersidang tarikh 12 April 2005. Dah lama dah rupanya. Telah membincangkan garis pandang orang Islam yang turut merayakan hari kebesaran orang bukan Islam. Muzakarah telah memutuskan beberapa perkara. Antaranya, majlis tersebut tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan akidah Islam. Apa dia? Iaitu satu perkara perbuatan, perkataan dan keadaan yang jika dilakukan menyebabkan tercemarnya akidah umat Islam. Dia sebut tercemar tu, akidah, boleh rosak akidah lah maknanya. Umpamanya menyertakan simbol-simbol agama seperti salib, tak boleh. Memasang lampu, lilin, pokok Krismas dan sebagainya. Menyanyikan lagu-lagu berciri kat agama. Kita terlibat sekali tak boleh. Dah ada orang nak buat, tak apa, kita jangan buat. Itu dia. Meletakkan apa tanda bercirikan agama pada dahi. Tahu? Macam nanda kan? Tak boleh. Tapi kalau terlekat duit shilling tengah semayang, sujud, tak apalah. Saya cepat buang. Jangan biarkan pula dia menghalang sujud tu kan. Tu dia. Duit shilling jatuh kan, 5 sen, pop kan. Orang tengok lain macam ni imam ni kan. Orang lekat 5 sen tu. Kan? Atau tanda lain pada anggota tubuh, jangan. Jangan letak apa-apa pun, sebarang simbol. Memberikan ucapan dan isyarat bentuk pujian pada agama orang bukan Islam, tak boleh. Ucapan dan isyarat pujian, tunduk atau melakukan perbuatan seolah-olah menghormati upacara agama orang bukan Islam. Jadi maksud pertentangan syarak itu ialah perbuatan, perkataan dan keadaan yang jika dilakukan bertentangan dengan ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam, tak boleh. Termasuk memakai pakaian warna merah seperti Santa Claus atau melambangkan agama yang lain, dihidang dengan hidangan makanan atau minuman yang memabukkan atau yang diharamkan, mengadakan bunyi-bunyian seperti loceng gereja, pokok Christmas, kuil atau mecahkan kelapa, mengadakan acara yang berunsur perjudian, penyembahan, pemujaan, khurafat dan sebagainya. Itulah banyak lah tu. Jadi itulah sikit sebanyak lah yang boleh saya ulaskan mengenai fatwa tersebut. Mudah-mudahan dia beri manfaat pada kita lah. Jadi itu dia kata tadi, kalau tak ada keperluan tak payahlah. Tak ada keperluan. Dia ada pula dia punya apa orang kata ulasan macam mana lah kalau kita ucapkan Merry Christmas ni, ada ulasan juga. Itu kita serah pada ustaz lain lah ulasan pula. Saya tak tapau semua tuan. Tak nak bagi tuan-tuan dengar ustaz lain. Kalau saya tapau semua, tak nak dengar dah ustaz lain. Dah cukup, tahu dah, faham dah. Jangan. Fatwa dia tu pun ada juga tuan-tuan. Cumanya bagi saya dalam dunia ni, kita nak buat apa je, warak tu penting. Warak ni apa? Jaga diri elok-elok. Jangan sampai terlajak. Lajak ni tuan, jaga kan, dia buat dosa yang paling dahsyat bila melibatkan soal-soal akidah. Cukuplah hanya sekarang saja saya habis awal, lepas ni saya nak ke Gombak semula tuan-tuan, nak sambung kerja semula. Subhanakallah wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya-Allah bertemu lagi pada tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah